Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan, salam sejahtera. Pertama sekali nak test audio okey. Ya, Khairul Azhar, komen sikit audio, boleh dengar suara tak? Okey, selamat datang kepada rakan-rakan yang baru masuk, yang baru lepas tarawih. Ya, selamat selesai menunaikan ibadah tarawih. Muhammad Faizal, kita ada Zainuddin, Mak Kiram, kita ada Khairul Azhar, okey. C4, Nur Nilam, Assalamualaikum, okey Din, katanya lawan tetap lawan. Kita ada siapa lagi tu? Rosli Lobawi, suara okey ya? Sound okey ya? Alhamdulillah. Malam itu kita ada problem sikit. Sound okey, kata rakan kita. Shah Alam clear, J Hussein. Huzaini Hishamura, salam tuan, semua okey, audio okey. Nur Nilam, sound cantik katanya. C4, salam bro. Kita juga ada siapa ni? Hazlan Hashimura, Syahizah Amira, Out Black, Muhammad Faizal Ilham Hanafiah, Kuching clear katanya. Rosli Lebawi, salam reformasi dari Rembau, lawan tetap lawan sampai menang. Ini orang Rembau. Nasir Muda, sound okey katanya. Airi Bentong, ini orang lama kawan saya ya, daripada Bentong. Okey katanya ya. Out Black, suara kat FB okey. Baharilah Masri, Putrajaya clear. Baharilah, bila nak balik Kuantan? Baharilah, tak balik-balik lagi ni ya. Beraya di Putrajaya lah kau, tak balik kampung, kena sekatan. Okey, Saiful Azwan Ahmad, sound okey. Kita lalukan juga ke kehadiran rakan kita, Sri Zuan Asri, Khairul Azhar, Azhari Madiah, Zulkarnain, Anu, Saiful Azwan. Ada lagi teman-teman kita yang belum selesai menunaikan solat tarawih. Cerita sikit kes Hamzah Mafia ini daripada Hazlan Hashimura. Bandung clear. Wow, jauhnya Bandung ya. Sulaiman Kasim, Guna Segaran Aciapan, salam informasi dari salam Ramadan dari Langkawi. Ini dia ada teman-teman kita yang sempat bersama kita ya. Mufti kata haram, kata barilah. Sekarang ni rentas negeri sudah jadi satu hukum agama, haram bagi rentas negeri ya. Tapi kalau merampas bandar rakyat, nak pergi ke Putrajaya, halal, malahan jadi wajib pula ya. Sebab nak tubuhkan kerajaan Melayu Islam ni, dia jadi satu kewajipan walaupun melanggar segala peraturan ya. Merampas bandar rakyat, ia tetap jadi satu perkara yang diharuskan oleh agama. Begitulah ya, apabila politik ini ditunggang. Kalau guna agensi merancung, jadi halal, kata Farilah ya. Jadi kalau kita nak balik kampung, kita kena daftar segera satu syarikat perancangan. Bolehlah balik kampung ya. Beli bas, mini bas, anak-anak naik meramai, tulis kat bas tu agensi perancangan. Maka lepaslah kita balik kampung. Jadi COVID ni boleh kenal ya. Kalau perancung dia akan datang ya. Virus COVID ni. Hebat pada COVID ni di Malaysia sajalah ya. Virus COVID di Malaysia ni dia boleh kenal mana perancung, mana anak tempatan ya. Mana menteri, mana bukan menteri ya. Dan virus di Malaysia juga COVID-nya ada jadual. Pukul 10 ke atas ya, dia akan keluar. Sebelum tu dia akan tidur dulu. Begitulah keadaan pemimpin kita menguruskan negara kita. MATC Langkawi pada 29 bulan telah sebelah suara tolak Tun Mahathir dan Pejuang. Dan 25 cabang Kedah juga sebelah suara tolak Mahathir dan juga Pejuang. Ini daripada Guna Segaran. Okey, tahniah. Saya ucapkan kepada semua cabang yang telah pun selesai mengadakan MATC. Saya rasa pun telah cukup tempoh ya. Semua cabang, 222 cabang di seluruh Malaysia telah pun selesai mengadakan Masyarakat Agung tahunannya masing-masing. Tahniah kepada Pahang yang 14 cabang, 100% cabang membawa usul menolak kerjasama dengan Mahathir Mohamad dan juga Parti Pejuang. Dan seperti mana kata rakan kita tadi di Langkawi juga ya, membuat usul yang sama. Jadi saya ucapkan tahniah lah kepada teman-teman yang telah berusaha membawa usul ini
Puas kita berkempen, puas kita bercakap betapa pentingnya usul ini dibawa dalam Masyarakat Agung tahunan cabang masing-masing. Kita tak nak lah ya, menolak Mahathir ini menjadi perbualan hanya sekitar di media sosial, tetapi kita tidak hayatinya dan kita tidak berserius di dalam penentangan kita. Okey. Haryati Yasin, Assalamualaikum. Salam reformasi, lawan tak lawan, kata Haryati. Okey, terima kasih. Rosdi Mat, Assalamualaikum bang. Salam Ramadan, salam reformasi, lawan tak lawan. Sekarang macam dalil keluar. Balik kampung pun haram, lancung halal. Macam mana ya? Kita tak pelik. Sekarang ni mungkin ada di kalangan rakan-rakan kita dalam parti di luar sana adalah UMNO, PAS ya. Kebanyakannya adalah UMNO lah ya. Mereka merasa mungkin menyesal, tapi nak kata menyesal rasanya segan kan, sebab mereka sendiri pun yang mengangkat kerajaan ini. Tetapi bila mereka sendiri merasakan parti mereka dibudi, parti mereka dilayan sedemikian rupa, maka timbullah penyesalan. Dan kita melihat sekarang ini di media sosial, beberapa orang cyber trooper UMNO ya, yang hebat-hebat telah mula menyuarakan rasa marah mereka terhadap kerajaan yang mereka sendiri angkat, kerajaan yang mereka sendiri anggap sebagai kerajaan Melayu, ketuhanan Melayu, dan di belakangnya ada lebay-lebay yang akan membawa agenda Islam dalam kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi indah kabar dari rupa yang kita lihat sekarang ini, kerajaan yang ada sekarang ini, walaupun dipimpin oleh orang Melayu, walaupun di dalam sana ada lebay-lebay yang berjubah dan berkopiah, tetapi menguruskan negara ini, mentadbir negara ini nampaknya lebih teruk, lebih dahsyat daripada negara yang diperintah oleh komunis ya. Negara komunis pun dia serius tentang membasmi rasuah. Kalau kita lihat di negara China, perasuah tembak mati ya, tidak ada maaf bagi perasuah-perasuah. Begitu juga dengan pengkhianat-pengkhianat ya, itu negara komunis. Begitu juga negara Israel, mereka tidak memberi muka kepada perasuah-perasuah ya. Tapi negara kita ini dia ada di mulut hari-hari pemimpin cakap tentang menentang rasuah, melawan rasuah, tapi dari segi amalan mereka ya, amalan mereka sendiri melibatkan diri, mereka sendiri bersubahat, bersekongkol. Kalau parti PAS berada dalam kerajaan Perikatan Nasional ini, mereka juga tidak boleh melarikan diri daripada bertanggungjawab kerana mereka berada dalam kerajaan yang ada sekarang ini. Bukan kita cakap, yang bercakap ini orang yang ada autoriti, iaitu Ketua Polis Negara sendiri, Hamid Badu. Walaupun ada yang mempertikaikan ya, kenapa Hamid Badu ni berani bila berada di penghujung kejayanya, bila beliau akan menamat perkhidmatan ya, hari Senin Selasa ni ya, akan menyerahkan jawatannya kepada Ketua Polis Negara yang baru. Mengapa baru sekarang Hamid Badu berani untuk menyuarakan ya, apa yang selama ini beliau ingin suarakan? Kenapa bila beliau menjadi Ketua Polis Negara di zaman era kerajaan Pakatan Harapan ya, Mahathir angkat beliau untuk jadi Ketua Polis Negara, mungkin kerana terasa terhutang budi dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, maka Hamid Badu ya tidak ada upaya ya untuk menegur segala perbuatan-perbuatan yang kita lihat pincang suatu di era Mahathir Mohamad. Okey, Muhammad Razmawi, salam dari Puncak Alam. Okey, UMNO flip-flop saja, kata Guna Sagaran. Faizal Ilham. UMNO tu satu je boleh bagi tahu pada muka, katanya ya. Tak apalah, walaupun UMNO sekarang rasa menyesal, sekurang-kurangnya ada penyesalan ya. Sekurang-kurangnya mereka mahu juga sekarang ini melawan bersama dengan kita, dan di dalam hati kecil mereka mungkin mereka merasakan betul lah tindakan keadilan yang berterusan, yang istiqamah, yang komited untuk melawan kerajaan yang ada pada hari ini. Bukan isu keadilan menentang kerajaan Melayu, bukan isu keadilan tidak suka kepada kerajaan yang dipimpin Melayu Islam, tetapi pada keadilan ya, perkauman, perkara nombor dua, agama, perkara yang berbeza. Tapi yang paling penting sekali, kerajaan yang diangkat itu adalah sebuah kerajaan yang bersih, kerajaan yang telus, kerajaan yang melaksanakan keadilan. Kerana keadilan ini juga satu asas yang dituntut di dalam agama kita. Okey, cantik baju. Ada pula.
Ini baju raya tapi tak boleh nak balik raya. Nak buat macam mana kan? Pakai ke rumah. Fred Matthews, UMNO tak ada telur. Tu dia. Saya tak pasti ada telur ke tak ada telur. Harap ada sinar setelah Datuk Seri Ibrahim dinobatkan sebagai Perdana Menteri kerana ketukan beliau diiktiraf seantero dunia. Semua orang bercakap seperti mana yang disebut oleh rakan kita, pisang cheese bosku. Bulan puasa ni nama pun nama yang makanan yang boleh menggiurkan. Badrul Zaman Mokhtar, UMNO menyesal pun macam susah nak percaya. Betul. Saya setuju bahawa mereka menyesal kerana mereka tidak dapat menjadi pemimpin, itu saja. Sebab itu kalau kita dengar ulasan komen daripada Lokman Adam, ya, kalau tuan-tuan selalu ikuti, saya juga ikuti apa yang beliau nyatakan, apa yang beliau perbualkan. Beliau menyatakan bahawa tidak ada masalah UMNO bekerjasama dengan keadilan. Ya, pada beliau tidak ada masalah. Tetapi hendaklah meletakkan UMNO sebagai leader di dalam gabungan ini. Masih lagi mau UMNO jadi Perdana Menteri, dan kalau Anwar jadi timbalan, okey, dia boleh terima, ya. Okey, selamat datang Sidiman Kamal. Kita juga ada siapa tu? Sidiman Kamal, salam bos katanya. Okey, waalaikumsalam. Badrul Bakhtiar, siapa tu? Badrul Zaman Mokhtar. Okey. Minta Datuk Seri Ibrahim tegas buang semua katil. PBM, PRU kita perang habis-habisan. Okey. Suhaimi Syafi'i, kita ada Muhammad Karim, Hamiral Liana Sulaiman, Rosli Amin yang berada di Kuantan. Ya, satu hari nak berbuka puasa di restoran dapur Makjah, kepunyaan rakan kita Rosli Amin, ya. InsyaAllah. Okey, Nizam Ahmad, Abdul Halim Sarikun di Indra Mahkota, Jambu Barakah, Sarasiah Nur Azizan, Tun Arman, Rafi Muhammad, ya, Saiful daripada Besrah, penyaras Dun Besrah, bekerja kuat sekarang ini. Manasih Baba, Datuk Seri Ibrahim Perdana Menteri, Mak Sabu Menteri Dalam Negeri, Hamid Badu Pesuruhjaya SPRM, Ayub Khan, ya, sebagai Ketua Pilihan Negara. Wow, mantap. Ini yang saya sebut dalam Facebook saya, ya. Kita boleh bayangkan, ya, bagaimana kalau kerajaan kita ini dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian Pesuruhjaya SPRM kita berikan kepada bekas Ketua Pilihan Negara Hamid Badu, ya, yang baru ini kenyataannya menggesa SPRM menyiasat semua MP-MP yang jadi katak. Ya, tiba-tiba ada menteri pergi Sabah Sarawak, ya, balik-balik terus ada MP yang melompat. Ya, ini yang ditegur oleh Hamid Badu, walaupun tegurannya ibarat agak lewat lah, ya. Agak dah lewat. Mungkin tidak memberi kesan, tetapi sekurang-kurangnya beliau bercakap dan kita tahu. Selama ni bila kita bercakap, orang kata, oh memang pembangkang suka menuduh, memang pembangkang suka fitnah, ya. Tapi bila Hamid Badu sendiri meledahkan, Hamid Badu bukannya orang politik, ya, beliau menyatakan beliau bukan berpolitik. Beliau menyatakan ada kebenarannya dan kita pun dapat rasakan apa yang disebut oleh Badu itu adalah benar. Seperti mana beliau kata Suruhanjaya Polis, ya, yang tidak diberikan perhatian, pejabat pun tak ada, ya. Ini semua didedahkan oleh Hamid Badu. Dan perkara ini jugalah yang pernah kita dedahkan, yang selalu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut dalam kempen-kempennya. Sekiranya reformasi ini, ya, diberikan peluang untuk menjadi kerajaan, ya, kita hendak mengadakan reform itu melibatkan semua institusi, ya, kehakiman, PDRM, ATM, ya, pendidikan dan sebagainya. Tapi malangnya apabila kita diberi peluang untuk menjadi kerajaan, kesilapan terbesar kita adalah kita meletakkan Mahathir Mohamad itu memimpin reformasi, ya. Sedangkan ternyata bahawa Mahathir Mohamad ini adalah musuh reformasi, ya. Seorang dulu yang pernah digelar sebagai diktator, Maha Fir'aun, Maha Zalim, segala-gala Maha yang ada pada Mahathir. Kita menyangkakan di penghujung usianya beliau mungkin sudah berubah, ya. Beliau ingin menjadi seorang yang baik, beliau ingin menjadi seorang yang banyak jasanya kepada negara dan juga masyarakat. Tapi malangnya Mahathir tetap Mahathir, ya. Selagi apa yang dihajatinya, yang dicita-citakannya tidak tercapai, beliau akan terus melaksanakan macam-macam agenda. Dan agenda dia yang paling penting, agenda yang paling
ingin Mahathir capai adalah untuk tidak melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menjadi Perdana Menteri. Kita pun tahu, kita pun rasa agak pelik juga. Ya, mengapa? Begitu sekali beliau takut Anwar menjadi Perdana Menteri. Ya. Kalau kita lihat kepribadian Anwar, rekod-rekodnya selama menjadi timbalan Perdana Menteri di zaman beliau, ya, Mahathir menjadi Perdana Menteri, Anwar adalah timbalannya dan diberikan amanah menjadi Menteri Kewangan. Ya, kalau kita lihat rekod yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, perubahan-perubahan reform yang sempat beliau lakukan sewaktu dia dalam UMNO, maka kita rasa sudah tentu ada sesuatu perkara yang Mahathir amat takut sekiranya Anwar menjadi Perdana Menteri. Ya, kerana Mahathir boleh memegang mana-mana pemimpin yang ada masalah. Ya, beliau boleh pegang Daulah Badawi kerana beliau faham kelemahan yang ada pada Datuk Abdullah Badawi. Beliau boleh pegang Najib, ya, boleh hentam Najib macam-macam. Ya, beliau boleh hentam Muhyiddin sekarang ini. Kononnya beliau menghentam Muhyiddin yang beliau sendiri beri peluang untuk jadi Perdana Menteri. Ya. Dan Muhyiddin juga belajar daripada Mahathir, di mana beliau Muhyiddin sendiri dalam usahanya untuk mengekalkan kuasanya sebagai Perdana Menteri, beliau akan memegang pegang telur. Yang disebut oleh rakan kita tadi, ya. Mana ada pemimpin ada masalah, ya, beliau akan pegang dan beliau akan tentukan pemimpin ini tidak akan berani menentangnya. Dan inilah dilema yang berlaku kepada UMNO. Ya, kalau kita lihat di media sosial, sememangnya UMNO setiap hari ramai di kalangan pemimpin mereka, cyber trooper mereka menghentam kerajaan Perikatan Nasional ini. Tapi bila kita lihat secara faktanya bahawa UMNO masih lagi menongkat kerajaan Perikatan Nasional ini supaya terus melaksanakan, ya, ketidakadilan, terus melaksanakan kezaliman, terus berhutang dan terus berhutang dan terus menyeksa rakyat dan negara kita ini. Jadi UMNO tidak boleh ya mencuci tangan dari apa yang berlaku di dalam kerajaan yang ada pada ini. Selagi UMNO berada dalam kerajaan tersebut, usahlah bermain sendewara ya di hadapan ahli-ahli, di hadapan perwakilan, mereka mengecam, ya, seolah-olah mereka lah yang berani, ya. Perwakilan bangun memberikan sokongan dan tepukan di atas ucapan pimpinan UMNO yang menghentam kerajaan sekarang ini. Tetapi apabila mereka dalam mesyuarat mereka, ya, satu keputusan yang tegas dan berani tidak mampu mereka lakukan. Itulah UMNO. Sebab itu saya katakan bahawa kalau kita nak menentang musuh, ya, apatah lagi dalam politik ini, kita kena tentukan diri kita bersih. Bila kita nak menceritakan tentang kebobrokan pimpinan-pimpinan yang lain, kita tentukan bahawa kita tidak ada masalah. Ya, kita tentukan kita bukan orang yang rasuah. Kita tentukan kita orang yang berada di pihak yang benar-benar bersih, ya, tidak ada melakukan penyelewengan. Barulah kita ada kekuatan untuk menegur mana-mana pemimpin yang melakukan perbuatan sedemikian. Okey, Muhammad Abdullah UMNO tak ada telur katanya. Muhammad Teh Saka sampai 5 memang takut kalau Datuk Seri jadi Perdana Menteri sebab kerja kotornya selama menjadi menteri ada dalam poket Datuk Seri Ibrahim. Okey, ini betul. Ya. Apa rahsia Tun Dr. Mahathir yang tidak diketahui oleh Anwar Ibrahim? Mungkin Mahathir menyangkakan bahawa Anwar ini mempunyai sikap seperti beliau, sikap pendendamnya. Mahathir ini kuat pendendam dia, ya. Apabila dia benci dengan Najib, kita melihat sekarang ini Najib dah masuk mahkamah, dah didakwa pun, dah jatuh hukuman, tunggu rayuan saja. Tapi Mahathir masih lagi meratip nama Najib. Ya, masih lagi meratip nama Najib. Ini adalah dendam kesumat yang ada pada Mahathir Mohamad. Beliau begitu berdendam dengan Najib. Di antaranya mungkin Najib tidak memberi peluang kepada anaknya, ya, naik di dalam UMNO. Anaknya pernah mukhlis, pernah bertanding sebagai naib presiden dan kalah, ya, dalam pertandingan dan tidak ada tempat untuk anaknya di dalam UMNO menjadi pemimpin. Maka itu di antara satu sebab, ya, menjadikan Mahathir begitu marah dengan Najib. Jadi dendam peribadi ini, inilah yang diamalkan oleh Mahathir Mohamad. Dan kerana itulah beliau takut sekiranya Anwar juga mempunyai sikap seperti beliau. Percayalah, ya, Anwar bukan orang seperti Mahathir Mohamad. Anwar bukan orang yang mendendam atas peribadi salah laku seseorang ataupun dendam peribadi
kepada seseorang. Ya, kalau Anwar nak berdendam, ya, banyak cara Anwar boleh laksanakan. Anwar boleh saja bersekongkol dengan Muhyiddin. Anwar boleh saja menjual prinsipnya untuk bersama dengan UMNO, dan sudah pasti Anwar ada kuasa, ya, dan boleh membalas dendam kepada Mahathir Mohamad. Tapi ini bukan kerja Anwar Ibrahim. Ya, kerjanya berpuluh-puluh tahun dulu untuk membawa obor reformasi, bukannya kerja untuk mencari dan juga mendendami seseorang musuh politik. Ya, kalau kamu ada salah dengan rakyat, kamu mestilah dihukum oleh rakyat, bukan dihukum oleh Anwar Ibrahim. Ya, kesalahan kamu mungkin suatu kamu menjadi Perdana Menteri, ya, 22 tahun dahulu, ya. Kamu jadi Perdana Menteri, banyak salah laku, banyak skandal juga yang berlaku. Dan Anwar tahu apa yang berlaku, ya, apa yang projek kroni, ya, projek bailout pada syarikat-syarikat, termasuk syarikat anaknya, perkapalan dan sebagainya. Kemungkinan perkara ini tidak akan ditimbulkan sekiranya Anwar menjadi Perdana Menteri. Bukan kerja Anwar nak pergi ungkit 20 tahun punya masalah, 20 tahun punya kes. Ya, mungkin Anwar banyak kali sebut kita akan pandang ke depan. Masalah yang kita hadapi sekarang ini kita selesaikan dan kita terus ke depan. Bukan kerja kita nak pergi congkel di zaman Tengku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri, zaman Tun Razak, zaman Hussein On, zaman Mahathir. Ya. Bukan ini kerja. Mana-mana negara pun tidak melakukan kerja yang sedemikian. Tetapi janganlah kamu, ya, sampai hari ini kamu terus menyerang Anwar Ibrahim. Kamu tahu Anwar Ibrahim bukan penendam. Anwar Ibrahim seorang yang pemaaf. Bahkan disebut di kalangan ahli-ahli keadilan, Anwar Ibrahim ini mempunyai tahap maaf, tahap dewa. Ya? Sebab itulah beliau selalu dikhianati oleh rakan-rakan yang beliau sendiri percaya. Ya? Jadi, tak mungkin Anwar mempunyai sifat dendam sedemikian rupa kepada Mahathir Mohamad. Anwar menentang Mahathir dahulu kerana prinsip. Anwar menentang Najib Tun Razak juga dulu kerana prinsip. Dan hari ini, kalau Anwar menolak Mahathir Mohamad untuk bersama di dalam Pakatan Harapan, itu juga kerana prinsip. Bukan kerana dendam. Ya? Bukan kerana marah Mahathir dapat jadi Perdana Menteri. Bahkan Anwar sendiri memberi laluan kepada Mahathir jadi Perdana Menteri. Ya, bukan 2 tahun. Sampai ke peringkat akhirnya Anwar sendiri menyerahkan sepenuhnya, ya, blank check kepada Mahathir untuk jadi Perdana Menteri sampai bila pun beliau suka. Tetapi oleh kerana busuk hati manusia ini, ya, akhirnya meletakkan jawatan bagi menentukan Anwar tidak dapat, ya, menjadi Perdana Menteri. Di zaman era Pakatan Harapan, ya, di zaman kerajaan Pakatan Harapan, bukan tidak ada perkara baik yang kita lakukan. Ya, banyak perkara baik yang kita lakukan. Dan saya nak kata pada Lokman Adam, dia selalu sebut, Pakatan Harapan merintah satu janji pun tak tertunai kecuali menghapuskan GST. Ya, mungkin Lokman Adam tidak melihat keseluruhan di dalam pemerintahan Pakatan Harapan. Betul, ada perkara yang tak betul yang berlaku dalam Pakatan Harapan. Tetapi ada beberapa perkara yang baik, jauh lebih baik, ya, yang dilakukan oleh zaman Najib sebelum itu. Ya, dari segi orang Melayu, dari segi agama Islam dan sebagainya. Ya. Contohnya seperti kuota menunaikan haji. Ya, sebelum ini di zaman Najib, ya, dan zaman-zaman sebelum itu ada kuota khas untuk menteri-menteri untuk menunaikan fardu haji. Ya, dan menteri-menteri ni kadang-kadang boleh jual kuota ni kepada anak-anak saudara mereka. Mereka ada kuota khas setiap menteri untuk pergi ke Mekah menunaikan fardu haji. Ya, walaupun tidak berdaftar, walaupun baru jadi menteri, terus dapat pergi. Dan ramai orang yang nak pergi menunaikan ibadah haji ini menjadi lambat menunggu giliran kerana ada kuota-kuota di kalangan menteri-menteri ini. Apabila kerajaan Pakatan Harapan memerintah, kita menghapuskan kuota ini. Ya, tidak ada kuota buat menteri-menteri. Menteri sama kita layan seperti orang lain. Kalau nak pergi Mekah daftar, ya, siapa daftar awal boleh pergi awal. Tidak ada kuota khusus, tidak ada keistimewaan khusus bagi menteri-menteri untuk menunaikan fardu haji. Ini yang kita lakukan, dan ini satu perubahan, reform yang besar yang telah dilakukan di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Ya. Ini tidak boleh dinafikan oleh Lokman Adam. Ya, bukan kita melaksanakan menghapuskan GST semata-mata. Banyak lagi, ya, di dalam perkhidmatan awam contohnya.
dasar kita perkenalkan bahawa pegawai-pegawai, menteri-menteri tidak boleh lagi menerima cenderahati yang bernilai tinggi, ya, kecuali mungkin sekuntum bunga ataupun buah-buahan. Ya. Selain daripada itu, tidak dibenarkan menteri-menteri menerima sebarang sumbangan, hadiah, cenderahati dan sebagainya. Dan ini kita lihat di era PH dulu, ya, saya masih ingat lagi Menteri Pengangkutan Anthony Loke, dalam satu majlis beliau telah diberikan hadiah handset yang mahal, ya. Kalau nak bagi hadiah kepada menteri handset, takkanlah, ya, handset cokia-cokia, mestilah handset yang mahal, ya. Tetapi ditolak dengan baik oleh Anthony Loke dengan menyatakan bahawa kerajaan dasar Pakatan Harapan adalah melarang semua menteri menerima cenderahati atau hadiah-hadiah yang bernilai, kecuali kalau nak beri sebagai tanda kenangan, tanda penghargaan, tanda terima kasih, bolehlah bagi sejambak bunga ataupun buah apple 2-3 biji berbolang bakul, okey, ya, itu tidak masalah untuk diterima oleh menteri. Tapi kalau benda-benda yang bernilai, yang berharga, itu diharamkan di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Berbeza dengan zaman Najib, ya. Bahkan Najib sendiri kata yang dirampas di rumah beliau oleh pihak polis, ya, beberapa hari selepas kita menjadi kerajaan, banyak barang-barang bernilai. Najib sendiri mengaku itu adalah hadiah, cenderahati, sumbangan dan sebagainya daripada dalam negara, daripada luar negara. Ya, itulah hadiah saja pun dah bernilai jutaan-jutaan ringgit yang diperolehi di zaman kerajaan UMNO Barisan Nasional. Ini berbeza daripada zaman PH. Kalau kita nak kata PH ini bersih, memang tidak 100%nya bersih. Ya, memang tidak 100%nya bersih. Sebab itu kita boleh lihat, apabila kita tumbang, ada 1-2 pimpinan PKR yang berjaya dibeli dan melompat. Sebab apa? Sebab dalam zaman PH, dia jadi menteri, kalau dia tidak rasuah ataupun dia tidak melakukan kesalahan, pegawai-pegawainya melakukan kesalahan dan dia bertanggungjawab. Dia merasa takut kerana dia tahu berlakunya penyelewengan sewaktu dia menjadi menteri. Sebab itu bila dia ugut dengan cepat, ya, melompat. Ada 1-2, ya. Tapi yang lain mampu bertahan. Ya. Banyak lagi menteri-menteri zaman PH yang telah menunjukkan prestasi yang baik. Contohnya seperti YB Saifuddin Nasution yang mengendalikan bahagian perdagangan hal ehwal pengguna, ya, berbagai idea yang beliau kemukakan dalam kerajaan PH ketika itu berdepan dengan masalah dana wang yang tak ada, masalah nak kena bayar hutang, satu NDB dan sebagainya. Tapi di atas inisiatif, ya, oleh YB Saifuddin Nasution, kita ada food bank yang kita beri bantuan, ya, makanan kepada pelajar-pelajar di kolej dan juga di universiti. Ini adalah inisiatif yang dilakukan oleh beberapa menteri di dalam kerajaan PH. Ya. Banyak seperti Yeo Bijin juga seorang menteri yang berkaliber, seorang menteri yang berjaya melaksanakan tugasnya dengan baik. Hana Yuh juga antara menteri yang saya respect, ya. Dr. Zulkifli yang mengetuai Kementerian Kesihatan memang mantap. Beliau boleh kawal daripada permulaan COVID melanda negara kita, dikawal dengan pantas sehingga kan di saat akhir sebelum kerajaan kita jatuh, kita tidak ada, ya, peningkatan, bahkan kita berjaya menghapuskannya, ya, dengan pantas dan dengan baik sekali. Bagaimana Dr. Zulkifli buat kerja berganding dengan ketua pengarah yang ada sekarang ini, seorang ketua pengarah yang berdedikasi, yang baik. Apabila berada bersama dengan menteri yang baik, maka perjalanannya itu diberkati, usahanya itu diberkati dan kita dapat lihat kesannya ketika itu, ya. Tapi malangnya apabila kerajaan ini dirampas, tidak ada lagi menteri yang nak melihat dan memantau keadaan COVID. Maka selepas itulah bertambah-tambah, ya, kes-kes yang berlaku. Jadi di waktu kita berjaya tanganinya, tidak ada berlaku kematian, ya. Seperti kata Azmin di dalam satu kempen pilihan kecil, beliau mengatakan sekiranya Pakatan Harapan menjadi kerajaan, katanya, maka ramailah rakyat Malaysia akan mati kerana COVID. Sekarang, ya, kan jelas di bawah siapa yang ramai mati, ya, bukan sahaja kerana COVID, ya, ada yang mati setelah dicucuk oleh vaksin, ya. Bukan kerana vaksin itu yang membunuh. Itu nak menunjukkan bahawa walaupun tanpa vaksin ada yang mati, dicucuk dengan vaksin pun berlaku juga kematian. Kerana apa? Kerana ada pemimpin-pemimpin kita yang bermulut celupa, seolah-olah lupa bahawa ajal maut itu
adalah di tangan Tuhan. Jangan mempolitikkan tentang ajal ini. Jangan mempolitikkan tentang maut ini. Ya, ini pesanan buat Azmin Ali. Dan baru ini kita lihat ya, dia buat kerja sebagai buruh awam, cuci mop lantai di Mekah. Ini salah satu cara Azmin. Ya, kita dah tahu style politik dia. Bila dia ada tekanan, bila dia rasa dia bagi jatuh maruahnya tercemar, dia akan cepat pergi ke Mekah ya, untuk nak kembalikan imejnya. Tetapi orang yang tercemar, orang yang imej dah semang buruk, duduk dalam Kaabah 1 bulan sekalipun, berada dalam Kaabah 1 bulan sekalipun, keluar daripada Kaabah, ianya tetap akan buruk. Kerana apa? Kerana hatinya yang busuk, kerana hatinya yang khianat kepada rakyat Malaysia. Ya, pergilah Mekah seminggu sekali, pergilah ke Mekah setiap hari sekalipun, nama kamu tidak akan dimuliakan lagi, Azmin Ali. Ini pesanan kita nak bagi tahu kepada Azmin Ali. Jangan bersendiwara, jangan kamu berpura-pura. Ya, hari ini rakyat Malaysia nak pergi ziarah mak pun tak boleh. Rakyat Malaysia nak berhari raya berjumpa adik-beradik pun tidak boleh. Nak melihat mak yang sakit, mak yang rindu kepada anak-anak mereka masing-masing, berbulan-bulan tak dapat bertemu, ya, disekat, ya, disekat. Tetapi ada menteri yang senang-senang pergi ke Mekah mop lantai, ya, cuci lantai di Mekah. Ini di bawah kerajaan Perkhidmatan Nasional. Dan saudara, bagi orang UMNO, ya, bagi ahli UMNO yang mungkin bersama di live saya pada malam ini, kita nak bagi tahu, ya, kekuatan UMNO nampaknya memang tidak ada kekuatan. Ya, keris telanjang tanpa sarung yang selama ini, okey, sekejap. Keris telanjang tanpa sarung yang selama ini kamu julang-julang di dalam setiap kali Perhimpunan Agung UMNO, hidup Melayu, ya, dan kamu nyanyikan lagu apa tu, anak kecil bermain api, ya. Anak kecil bermain api, bumi dipijak, apa tu, saya pun tak ingat lagu tu kan. Ini lagu yang selalu didendangkan di dalam Perhimpunan Agung UMNO, ya. Hari ini UMNO berada, maruahnya berada di mana, ya? UMNO berada di bawah ketiak bersatu sekarang ini. Tak payahlah hari-hari kamu nak menyalak, nak bising-bising, nak tunjukkan kamu hebat, ya. Cabar Anwar Musa, cabar orang ini, cabar Syahidan Kasim, cabar ini, ya. Tidak ada guna kamu mencabar Anwar Musa, tidak ada gunanya kamu mencabar Syahidan Kasim kalau UMNO sendiri, ya, sebagai satu parti masih lagi tidak mahu menyatakan menarik sokongan daripada kerajaan Perkhidmatan Nasional. Percayalah, kalau hari ini UMNO mesyuarat, UMNO buat keputusan tarik sokongan kepada Perkhidmatan Nasional, esok kita boleh lihat, ya, kerajaan Perkhidmatan Nasional itu jatuh, akan tumbang. Ada yang kata tidak boleh tumbang kerana darurat. Bagaimana darurat tidak boleh tumbang? Ketua Polis Negara boleh diganti dalam keadaan darurat. Ada peguam menyatakan macam mana darurat? Sepatutnya dalam keadaan darurat, orang yang habis kontrak, orang yang habis tempoh, distanjutkan tempoh mereka selagi darurat. Kerana darurat ni bukan masa untuk nak naikkan pangkat, bukan masa untuk nak berhentikan orang, ya, yang tidak ada masalah, tiba-tiba nak ditamat keperkhidmatan. Ya, darurat ini patutnya dilanjutkan. Apatah lagi, Ketua Polis Negara ini adalah satu jawatan penting dalam keadaan negara darurat. Tetapi dalam keadaan darurat, pertukaran kontrak tetap juga berjalan seperti biasa. Kita tidak dapat merasa apakah darurat sebenarnya, ya, kecuali yang kita dapat lihat, Parlimen tidak boleh bersidang. Apabila Parlimen tidak boleh bersidang, maka banyaklah peruntukan kewangan negara, ya, harta-harta negara, wang ringgit negara digunakan dengan sewenang-wenangnya. Tidak ada siapa boleh pertikaikan. Nak gunakan wang amanah negara kawan, ya, pun boleh digunakan. Tidak ada siapa boleh tanya apa yang kamu, banyak yang kamu nak guna, untuk apa kamu nak guna, ya. Dikatakan guna untuk belanja beli vaksin, sedangkan peruntukan untuk beli vaksin telah pun kamu bentangkan dalam ranjauan yang lalu. Ya, ke mana peruntukan itu? Kenapa perlu nak ambil duit kumpulan wang amanah negara untuk atas alasan membeli vaksin? Berapa ramai rakyat Malaysia sekarang ini, persen rakyat Malaysia yang telah pun diberi suntikan vaksin, ya. Jadi semua sekali kamu nak politikkan, semua sekali kamu nak jadikan sebagai satu alasan untuk kamu menggunakan dana negara, ya. Sebab itu tak pelik setiap minggu ada hutang yang dibuat, ya. Pinjaman, bond, sukuk, sukuk dalam bahasa Arab,
Jadi akan tanya lebay. Lebay kata inilah tindakan yang bijaksana apabila kita mengadakan sukuk yang berintegriti dan sebagainya. Ada pula hutang yang berintegriti. Saya pun tak tahulah ya, dari segi Islam ni hutang ni bagus ke tak bagus sebenarnya. Ya. Berhutang ni sebenarnya hukumnya bukan haram, ya, tapi tidak digemari oleh agama. Takkan lebay tak tahu ya, hutang ni memang tak haram tapi tidak digalakkan di dalam agama kita. Apatah lagi hutang digunakan dengan sewenang-wenangnya, tidak ada pertanyaan, tidak ada perbahasan, tidak ada apa nak dipersoalkan dalam parlimen, ya, sewenang-wenangnya digunakan. Tapi lebay tetap menyokong. Sebab apa lebay sokong? Sebab lebay dapat jawatan menteri. Ya, cuba kalau lebay sekarang ni kita anggapkan yang merentah sekarang ni PH. Lebay berada di luar. Saya tak malam saudara, lebay akan keluarkan macam-macam ayat tentang dalil mengharamkan ya berhutang tanpa dibentangkan, ya, tidak tanpa diaudit. Maka diceritakanlah kisah zaman-zaman Sayyidina Khalifah, zaman Khalifah Sayyidina Umar, ya, bagaimana Sayyidina Umar berjimat, ya, menutup lampunya, tidak menggunakan lampu kerajaan, ya, bergelap. Dia akan gunakan bagaimana Sayyidina Umar tidak akan menggunakan dana harta negara ini untuk kepentingan dirinya. Macam-macam cerita akan dibawa oleh lebay. Ya, tapi bila lebay berada dalam kerajaan, jadi nak cari cerita-cerita macam tak jumpa dah sekarang ni. Yang jumpa apa dia? Yang jumpanya kita patut bersyukur kerana kerajaan ini diketuai oleh orang Melayu. Kita patut bersyukur kerana Menteri Kewangan sekarang ini adalah orang Melayu. Kita patut bersyukur kerana kita ada menteri tugas khas di Timur Tengah walaupun tidak pernah pergi pun ke Timur Tengah. Ya, kita patut bersyukur kita ada seorang yang berserban menjaga alam sekitar. Ya, inilah yang dimainkan di dalam ceramah-ceramah mereka apabila mereka menjadi kerajaan. Ya, jauh langit dan bumi. Ya, bagaimana perjuangan PAS dahulu dengan perjuangan PAS sekarang ini. Ya. Bagaimana mereka bercakap tentang keadilan dan juga kezaliman, ya, ketika mereka menjadi pembangkang, dan nadanya sekarang ini apabila mereka menjadi kerajaan, apabila mereka mentafsirkan tentang keadilan dan juga kezaliman itu jauh sekali berbeza. Okey, Yusuf Sabilin, dalil ini untuk lebay aja, dia je yang boleh buat fatwa dan dalil, maklumlah mereka pegang kunci syurga. Mabuk ketul betul lah katanya. Okey, kata Yusuf Sabirin, ya. Nasib Muda kata dalil lebay hanyalah untuk muliakan apa yang mereka buat. Ini nak cerita lebay ni banyak sebenarnya. Ya. Macam-macam. Kalau dulu mereka jadi pembangkang, mereka baca ayat, ya, bagaimana hendaklah menjauhi, jangan kamu bersongkol dengan kezaliman, ya, kelak kamu dibakar oleh api neraka. Ya, bersongkol pun tak boleh. Usahakan mengundi. Tapi hari ini bukan bersekongkol, bukan mengundi, berada dalam jemaah menteri kerajaan yang ada pada hari ini. Ya, apa yang mereka lakukan? Apa agenda Islam? Cuba sebut apa agenda Islam semenjak kerajaan PN merintah yang mereka lakukan selain daripada meneruskan apa yang telah ada. Ya, tentang kuota haji. Sudah bicara tentang kuota haji, kalau nak pergi haji pun tak boleh sekarang ini. Ya, setelah kita bicara tentang nak pergi banyak tambahan haji, murah tambang haji dan sebagainya. Kalau nak pergi haji pun tak boleh sekarang ini. Ya, ini ya pembalasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada pemimpin-pemimpin yang merampas mandat rakyat, mengkhianati mandat rakyat. Ya, tidak ada sebab sebenarnya mereka nak khianati mandat rakyat dalam keadaan kerajaan PH 22 bulan memerintah ketika itu. Ya, dalam keadaan PH cuba nak melakukan reform, di mana reformasi itu kita harapkan berlaku apabila PH ini dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu saya katakan bahawa PH ini namanya busuk oleh kerana kita ada, ya, ikan yang berkepala busuk. Ya, ini patah Cina yang sebut. Ya, ikan busuk bermula daripada kepalanya. Jadi bila Mahathir itu menjadi Perdana Menteri, Mahathir itu tidak melaksanakan agenda reformasi, maka berlakulah beberapa menteri-menteri. Ya, walaupun tak banyak, ada juga menteri-menteri yang melakukan penyelewengan. Ya, kita boleh lihat menteri-menteri yang melakukan penyelewengan ini, menteri-menteri yang tidak ada keterusan ini, mereka telah berada di pihak yang sana, ya, di pihak sebelah sana. Dan ada satu dua yang takut diugut dan sebagainya telah pun melompat. Ini adalah spesies
ya, yang hidup membiak suatu Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri. Ya. Jadi kita mengharapkan era itu Mahathir Mohamad mungkin menjadi Perdana Menteri dalam tempoh 2 tahun dan akan diberikan kepada Datuk Seri Ibrahim, dan ketika itulah kita akan melihat bagaimana reformasi itu ingin dipraktikkan dalam negara kita. Tapi malangnya Mahathir ini sama sekali tidak akan memberikan laluan kepada Datuk Seri Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri, kerana baginya Anwar kalau menjadi Perdana Menteri maka namanya, kehebatan kononnya beliau hebat, seorang Perdana Menteri yang hebat, 22 tahun pernah jadi Perdana Menteri, seorang menteri yang kononnya dikagumi, akan hilang sekiranya Anwar ini menjadi Perdana Menteri, dan Anwar akan menghilangkan terus segala nama yang dikatakan hebat kepada Mahathir Mohamad ini akan tenggelam dengan kehebatan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Sekarang ini Anwar tidak ada peluang lagi. Belum diberikan peluang untuk menunjukkan kebolehan dan juga ketokohannya sebagai seorang pemimpin yang boleh memimpin rakyat berbilang kaum dan negara kita ini. Sekatan demi sekatan dilakukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka sebab itulah kita di bawah ini kena bersabar, terus istiqamah, terus berjuang, dan kita mengharapkan bahawa rakyat Malaysia tidak lagi memikirkan dalam ketika ini, tidak lagi cerita tentang no DAP, no Anwar dan sebagainya. Kita hendaklah fokus kepada menyelamatkan negara kita, dan tidak ada orang lain yang boleh menyelamatkan negara ini kecuali Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang yang pernah diuji dengan kesenangan menjadi seorang timbalan Perdana Menteri, juga pernah diuji dengan kesusahan apabila beliau difitnah dan diaibkan, diuji dengan penderitaan apabila dia dimasukkan dalam penjara, dan kini berada bersama kita untuk mengetahui gerakan untuk menjadikan Malaysia sebuah Malaysia yang betul-betul Malaysia baru, yang betul-betul melaksanakan agenda reformasi, dan kita harus menyokongnya. Sepatutnya tidak ada mana-mana parti politik yang masih lagi merasa sangsi dengan kebolehan yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan saya dengar sendiri daripada saya betul Pak UMNO pun, beberapa orang daripada orang yang selalu buat live di YouTube, di Facebook, seperti Lokman Adam, Datuk Kamal, daripada kata-kata mereka sendiri menandakan keyakinan mereka bahawa tiada pemimpin lain sepatutnya boleh naik menjadi Perdana Menteri kecuali Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma bagi Lokman Adam, bahaya sekiranya Anwar ini diberi peluang menjadi Perdana Menteri. Kerana kalau Anwar jadi Perdana Menteri, maka UMNO itu akan terkubur sedikit demi sedikit. UMNO tidak akan lagi mendapat tempat menjadi parti yang memerintah sekiranya Anwar menjadi Perdana Menteri. Sebab apa? Lokman tahu kehebatan, kelebihan yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Pada saya tidak ada masalah. Bagi saya apa yang Lokman Adam itu betul. Sebagai sebuah parti, sudah tentunya beliau mahu partinya menerogi negara ini. Kalau saya dalam UMNO sendiri pun, kalau saya seorang pejuang ataupun pemimpin UMNO, sudah pastinya saya mahu parti UMNO menerogi kepimpinan negara. Jadi ini yang dilakukan oleh Lokman Adam. Beliau mahu UMNO menerogi negara ini. Sebab itu bagi Lokman, kalau nak bekerjasama dengan keadilan, boleh. Tetapi UMNO jadi pemimpin. Jangan benarkan Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab kalau Anwar jadi Perdana Menteri, Anwar tahu denyut nadi rakyat. Anwar tahu tentang agama. Anwar tahu tentang ekonomi. Anwar tahu tentang pendidikan. Isteri beliau juga seorang doktor. Tahu tentang masalah COVID. Beliau tahu tentang apa yang berlaku di luar sana. Di rakyat-rakyat Marhan, berbilang kaum di Sabah dan juga di Sarawak. Kalau Anwar diberi peluang jadi Perdana Menteri, bermakna Anwar akan menjadi seorang Perdana Menteri yang rakyat dapat melihat sendiri bagaimana kepimpinannya yang jauh lebih hebat daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan ini akan membahayakan masa depan UMNO. Ini yang dibimbang oleh Lokman Adam. Dengan apa? Kerana UMNO tidak mahu ada pemimpin daripada parti lain yang lebih hebat dan diberi kepercayaan oleh rakyat. Sebab itu, Lokman Adam berpendapat bahawa kalau nak bekerjasama dengan keadilan, UMNO mesti memimpin.
bukan keadilan memimpin. Ya. Jadi bagi kita dalam keadilan, ya, bagi kita dalam keadilan, apa pun ya yang akan kita hadapi di masa-masa yang datang ini, sama ada UMNO mahu sama kita, ya, sama ada UMNO mahu bekerjasama dengan kita, ataupun ada mana parti lain yang mahu bekerjasama dengan kita, mereka harus menerima ya, dasar ya, prinsip perjuangan Parti Keadilan khususnya Pakatan Harapan amnya, iaitu untuk melaksanakan agenda reformasi. Agenda reformasi tidak boleh dikompromi. Ya, tidak ada perjanjian kalau kamu masuk dalam menyokong kami, kamu akan diberikan jawatan, kamu akan ditawarkan JLC dan sebagainya. Ya, kalau Najib atau Zaid Hamidi nak berikan sokongan kepada keadilan, kepada Anwar Ibrahim, ya, tidak ada syarat untuk bebaskan kes kamu dan sebagainya. Ya, ini bukan cara Anwar untuk mendapatkan sokongan. Kalau ini yang Anwar lakukan dah lama Anwar menjadi Perdana Menteri. Ya, beliau lambat menjadi Perdana Menteri kerana beliau berpegang kepada prinsip. Beliau lambat untuk diangkat sebagai Perdana Menteri kerana ada beberapa orang, tokoh-tokoh, orang di atas sana yang amat bimbang sekiranya seorang pemimpin itu orang yang bersih, orang yang berakhlak, orang yang berani dan tegas, ya, menjadi pemimpin, maka susahlah bagi orang jahat nak melakukan kerja mereka. Ya, kita boleh bayangkan kalau dia jadi Perdana Menteri, ya, Menteri Ketua Pilihan Negara Hamid Badu, Pesuruhjaya SPRM Hamid Badu contohnya, Ketua Pilihan Negara kita bagi kepada Ketua Pilihan Johor Ayub Han, ya, maka akan putih tapak kaki segala perasuah-perasuah dalam negara kita ini. Kita yakin satu hari nanti kita akan dapat capai apa yang kita impi-impikan. Kita baru sebuah negara yang betul-betul bersih, sebuah negara yang berdaulat, negara yang dihormati, ya, di kalangan bukan saja di Asia, bahkan di seluruh dunia. Ya, nama Anwar Ibrahim ini dikenali di merata dunia. Ya, beliau tidak memegang jawatan apa pun, beliau disambut seolah-olah beliau seorang pemimpin besar. Kalau beliau pergi ke Turki, beliau ke mana-mana negara Arab pun beliau pergi, beliau disambut seolah-olah beliau seorang pemimpin besar. Berbeza dengan pemimpin yang jadi Perdana Menteri yang tidak mendapat rakyat, tidak dapat mandat rakyat, ke mana dia pergi pun layanan yang diberikannya itu amat memalukan kita. Ya, beliau pergi ke Arab Saudi pun tidak hanya disambut oleh wakil keluarga Arab Saudi saja, pergi ke Brunei, anak Sultan Brunei saja yang sambut, pergi ke Indonesia, kena smash dekat Indonesia. Ya, ini Perdana Menteri yang tidak ada mandat rakyat. Beginilah layanan yang diterimanya di luar sana. Ya. Okey, Mamat Aki Busu, terbaik tuan, lawan tak lawan, Roslida Bawi, Figaro Fellow, puak-puak kayangan, takut semua terbongkar kalau Anwar jadi menteri, sebab itu puak kayangan tak nak Anwar jadi menteri. Yusuf Sovereign kata UMNO tak ada pilihan kalau masih nak follow mak sebab lenyaklah Anwar dari bumi ini. Ya. Dan ada ura-ura pilihan raya tidak akan dilaksanakan selagi cita-cita mereka untuk mengharamkan UMNO itu tidak tercapai. Ada cita-cita mereka, ya, untuk mengharamkan UMNO, dan tidak pelik kalaulah mereka ingin mengharamkan parti UMNO, sebab kita tahu kewujudan Parti Bersatu, ya, kewujudan Parti Bersatu itu sendiri adalah untuk menggantikan tempat UMNO. Ya. Parti Bersatu itu sendiri diwujudkan untuk menggantikan tempat UMNO. Maka tidak pelik kalau ada usaha-usaha untuk mengharamkan dan mematikan UMNO itu sendiri. Berbeza dengan Parti Keadilan Rakyat. Parti Keadilan Rakyat bukan mempunyai niat, bukan objektif kita untuk membunuh UMNO, kerana kita hanya menjadikan UMNO sebagai musuh dalam politik. Kita berdepan dengan UMNO secara jantan, bukan cara mengharamkan parti UMNO. Dan tidak ada sebab Parti Keadilan haramkan UMNO, kerana Parti Keadilan adalah parti yang berbilang kaum. Ya, mana mungkin parti yang berbilang kaum ini boleh menggantikan parti UMNO, parti orang-orang Melayu. Ya, bahkan Anwar sini sebut bahawa UMNO itu harus dikekalkan berada dalam negara ini, kerana suka tak suka, ya, memang kita akui UMNO adalah salah satu parti yang ada dalam lipatan sejarah tanah air negara kita, parti yang ulung di kalangan orang Melayu dalam negara kita. Ya, walaupun kita berlawan dari segi politik, sejarah tidak boleh kita nafikan bahawa UMNO memanglah parti
yang dominan satu ketika dulu, mak ayah, datuk nenek moyang kita dengan UMNO ini. Sebab itu tidak perlu kita nak haramkan parti ini, kerana ini adalah parti sejarah. Kalau kita nak berlawan dengan UMNO, berlawan secara gentleman, berlawan secara demokrasi, ya, supaya demokrasi negara ini dapat disuburkan, bukan dengan cara bermain kotor, dengan cara mengharamkan orang ini, menghalang pendaftaran parti-parti ini dan sebagainya. Ya, ini cara diktator. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada orang UMNO, pemimpin UMNO, cukuplah kamu memberikan sokongan kepada kerajaan Perikatan Nasional. Ya, kamu akan lebih banyak untungnya kalau kamu memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan untuk menjadi kerajaan. Kerana kerajaan Pakatan Harapan tidak ada niat untuk mengharamkan parti UMNO. Kerajaan Pakatan Harapan ingin melaksanakan reformasi meliputi sistem kehakiman dan sebagainya. Kalau Najib dibicarakan di mahkamah, kalau Zahid dibicarakan di mahkamah, kalau Tengku Nan dibicarakan di mahkamah, ya, mahkamah yang adil, kami berjanjikan untuk memberikan keadilan kepada Najib, memberikan keadilan kepada Zahid dan memberikan kepada semua yang dibawa ke mahkamah. Ya, kita tidak ada campur tangan dalam politik. Ya, ini adalah agenda reformasi yang ingin dibawa oleh Anwar Ibrahim. Ya, tidak ada gangguan kepada Ketua Polis Negara, tidak ada gangguan kepada SPRM, tidak ada campur tangan kepada SPR dan juga sistem kehakiman. Ya, jadi UMNO boleh buat pilihan. Ya, mungkin boleh UMNO kata, oh ini cuma cakap-cakap kosong. Ya, kamu boleh melihat sendiri apa yang Anwar sendiri pernah lakukan sewaktu dalam UMNO dulu. Apa yang beliau cakap, beliau lakukan di dalam UMNO. Sewaktu beliau berada dalam kabinet UMNO dahulu. Ya, apa agenda Islam yang dibawa oleh Anwar Ibrahim itu yang juga dilakukan sewaktu beliau memegang jawatan. Bank Islam, Universiti Islam, Takaful Islam, Perbankan Islam ini dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Di mana kementerian beliau berada, ada saja agenda Islam yang diterapkan oleh Anwar Ibrahim. Dalam keadaan jawatannya hanya ketika itu adalah timbalan pada menteri. Saya masih ingat ketika saya sekolah, waktu itu saya sempat lagi sekolah menengah pakai seluar pendek. Perempuan pakai skirt. Cikgu-cikgu pun ramai yang pakai skirt. Tapi bila Anwar Ibrahim berada dalam kerajaan, dalam UMNO, jadi menteri pendidikan ketika itu, dasar diubah, lelaki boleh pakai seluar panjang, perempuan pakai baju kurung dan juga bertudung. Dan ramai guru-guru ketika itu sudah mula berbaju kurung dan juga bertudung. Ini penerapan yang Islam yang dibawa oleh Anwar Ibrahim. Ya, bila menjadi Menteri Kewangan, penerapan itu juga dibawa, di mana wujudnya Takaful Islam, Universiti Islam, Bank Islam dan sebagainya. Ini berlaku di zaman Anwar Ibrahim. Dalam keadaan jawatannya hanya ketika itu timbalan Perdana Menteri. Bayangkan kalau dia jadi Perdana Menteri, sudah tentu banyak agenda-agenda yang baik untuk orang Melayu, yang baik untuk orang Islam dan juga agenda-agenda yang boleh membantu semua kaum dalam negara kita ini akan dapat dilaksanakan. Ya. Juga kita di sini ada Normala Ahmad Johari yang sempat bersama kita. Terima kasih banyak. Nuradin Terengganu, Assalamualaikum tuan. Thank you kerana buat live bersempatan hari ini. Suara pun serak dengan air batu banyak sangat. Yusuf Sabirin, kita takkan bersama dengan Maha Fir'aun. Tapi berapa orang dalam masalah parti Oren Masam. Ni tak mau cerita lah ni ya. Babak Oren saya pun dah cerita banyak kali dah ya. Okey, kita ada Idris Awang, Moshu, Ronald Daud, Muhammad Yusof, Wan Muhammad Desah di Perak, Beno Zainal, ya, Muhammad Sofi Miat di Perison, kita ada Zainal Arifin, ya, Bab Azhar, dan ramailah rakan-rakan kita yang tak tepat disebut sini, ya, ahli Bergat Ikhwan. Terima kasih banyak kerana bersama. Yang belum lagi subscribe channel YouTube saya jemputlah ya. Subscribe walaupun tidak aktif seperti mana orang lain ya. Tapi penting juga ya, untuk saya mendapatkan subscribers yang ramai kerana ya di kanak pilihan raya nanti media sosial adalah media yang penting di dalam kempen-kempen kita. Okey, bagi di Pahang ini, suasana di Pahang ini di mana kabarnya bahawa muafakat nasional itu dipertahankan. Tidak seperti di Terengganu ya. Mereka di Terengganu Ahmad Said kata tidak ada muafakat nasional di Terengganu. UMNO akan bertanding di semua kerusi. Tapi di Pahang
Ya, UMNO menyatakan bahawa Muafakat Nasional telah pun bekerjasama dan setiap kerusi yang PAS menang, UMNO tidak masuk. Di kerusi yang UMNO menang, PAS tidak masuk. Jadi maksudnya apa, saudara? Maksudnya di Pahang ini, PAS hanya akan bertanding 8 kerusi sajalah. 8 kerusi ini dimenangi oleh PAS dan selebihnya itu UMNO punya. Ya, begitulah cara mereka berpakat. Ya. Jadi PAS hanya dapat 8, UMNO akan dapat kesemuanya. Di Parlimen, PAS ada kerusi tak di Parlimen? Kalau tak ada, UMNO bertanding semua. Ya. Ini cara muafakat, cara mereka. Ya. Dan saya rasa agak pelik kalau PAS bersetuju dengan formula ini kerana hanya 8 kerusi daripada 20 lebih kerusi, 40 lebih kerusi. Ya, 40 lebih kerusi di Pahang. Takkan PAS hanya dapat 8. Walaupun PAS dah menang 8. Paling tidak PAS kena kembangkan. Bukankah PAS selalu bersebut bahawa dengan parti mana pun PAS bekerjasama, PAS hendak menjadi parti yang dominan, parti yang penting. Adakah PAS menjadi parti yang dominan atau penting dengan hanya mendapat 8 kerusi? Ini persoalan kita. Ya, sebenarnya UMNO nak bekerjasama dengan PAS bukan kerana UMNO percaya sangat dengan PAS. Ya, sebab UMNO mahukan 2/3 kerusi, 2/3 dalam Dewan Undangan Negeri. Ya, apabila mereka bersama dengan PAS, mereka dapat 2/3 kuasa mereka di dalam Dewan Undangan Negeri Pahang. Dengan 2/3 ini penting untuk mereka laksanakan apa sahaja agenda yang mereka ingin laksanakan. Contohnya seperti melantik 5 wakil rakyat yang tidak ada kawasan. Ini diluluskan melalui 2/3 di dalam Dewan Undangan Negeri Pahang. Bayangkan, wakil rakyat tidak ada kawasan. Rakyat negeri Pahang bayar gaji. Ya, untuk 5 wakil rakyat ini, kawasan tak ada. Tapi bertaraf wakil rakyat dan mereka boleh mengundi pula di dalam Dewan Undangan Negeri. Ini ya yang dilantik melalui kuasa yang ada di dalam Dewan Undangan Negeri yang memiliki 2/3. Sebab itu UMNO mahu bersama dengan PAS. Sebab dengan PAS sahaja UMNO dapat kuasa ini, iaitu 2/3. Bukan kerana UMNO percaya sangat dengan PAS. Ya. Dan PAS juga bukan boleh juga dipercayai oleh UMNO. Kerana dalam masa yang sama ada rundingan PAS dengan Bersatu di Pahang di bawah Perikatan Nasional. Kabarnya ada juga bincang tentang pembagian kerusi. Ya, dengan Muafakat Nasional pun mereka bincang, dengan Perikatan Nasional pun mereka berbincang. Jadi kita tak tahu sebenarnya siapakah sebenarnya teman tidur bagi UMNO ataupun PAS di negeri Pahang ini. Ya. Jadi bagi kita ahli politik yang celik mata, yang boleh berfikir, kita boleh tahu parti manakah yang boleh kita yakini untuk mentadbir negara kita. Ada kita mahu parti yang di negeri ini mereka percaya, tapi di peringkat pusat mereka berbalah. Ya, di peringkat pusat UMNO hentam PAS hari-hari, PAS hentam UMNO hari-hari, tapi di negeri Pahang PAS dengan UMNO konon-kononnya berkawan baik. Ya, jadi dalam keadaan ini tidak ada, seolah-olah UMNO dan juga PAS tidak ada prinsip yang jelas sebenarnya. Hala tuju perjuangan mereka hanya Pakatan Harapan, ya, keadilan yang mempunyai hala tuju yang jelas. Ya, hala tuju yang jelas, iaitu kita tidak akan bersekongkol dengan mana pihak yang tidak mahu menerima agenda reformasi. Kita bersedia menerima mana-mana pihak untuk bersama kita dengan syarat nak menerima agenda reformasi. Itu prinsip yang jelas. Ya, kita akan jual prinsip ini. Okey. Zainuddin Mak Talib, Assalamualaikum tuan. Takut pada Anwar sanggup memilih ke lembah yang hina. Itu betul lah tu. Ya. Figuran fellow Tuan Fazudin untuk Parti Besar lawan tak lawan. Ya. Saya tak bertanding. Ya. Saya akan bantu kawan-kawan saya. InsyaAllah saya akan bantu kawan saya yang kita tampilkan di Parti Besar. Ya. Walaupun saya selaku ketua cabang di Parti Besar, orang kata selaku ketua cabang ada sikit keistimewaan ya untuk memilih mana-mana don yang ditangini ya, dan ada sikit advantage ya untuk dipilih jadi calon dan sebagainya. Tapi untuk makluman sahabat-sahabat semua, saya tidak bagi satu orang pun untuk menjadi calon. Bahkan borang menjadi penyaras pun saya tak pernah isi. Bahkan saya tampilkan rakan-rakan saya yang saya yakin boleh melaksanakan tugas dengan baik. Saya mahu Parti Besar ini diwakili oleh mereka yang rajin bekerja, mereka yang ada idea, mereka yang berketampilan, ya, mereka yang agak muda usianya, ya, bertenaga. Ya, saya pun dah masuk umur berapa dah pencen sekarang lama dah pun. Dah masuk umur dah pencen. Kalau awam pun dah masuk pencen dah ni sekarang ni.
ya, bukan masa untuk memikirkan tentang jawatan dalam politik, ya. Tapi dalam keadaan sekarang ini, ya, apapun usia kita, selagi kita ada upaya dan juga kita ada kudrat, ya, kita bantulah parti kita. Begitulah saya harapkan di cabang saya sendiri, saya harapkan calon-calon yang ditampilkan itu, ya, mampu menjalankan kerjanya sebagai penyelaras, ya, meningkatkan usahanya, dapatkan sokongan, ya, merancangkan penubuhan ranting dan sebagainya, dan usaha ini tidak mampu dilakukan secara bersentuhangan, ia mampu dilakukan secara bersama-sama, ya, khususnya dalam cabang parti besar ini. Kalau dah semua pemegang jawatan dalam cabang nak bertanding, siapa yang nak buat kerja, ya? Kalau ketua cabang bertanding, timbalan ketua cabang bertanding, CEO usaha pun nak bertanding, jadi siapa yang nak melaksanakan kerja, siapa yang nak bantu kawan-kawan yang lain. Sebab itu perlulah kita ada perimbangan, ya, sama kita, tolak ansur dan saling mempercayai sesama kita. Yang penting sesiapa pun calon, ya, di kawasan saya, di parti besar khususnya, saya bercerita tentang parti besar, sesiapa pun calon yang nak tampilkan, ya, yang paling penting menghormati, ya, menghormati induk sendiri, ya, ibunya, iaitu cabang itu sendiri, ya. Tidak ada masalah kamu bercita-cita nak jadi wakil rakyat, kerana bercita-cita untuk jadi wakil rakyat, bukan saja wakil rakyat, bercita-cita menjadi Perdana Menteri pun tidak menjadi satu kesalahan. Tapi hendaklah dengan cara yang betul, cara berhemah, ya, cara yang lebih berakhlak, ya. Kerana dalam politik ini ada orang sanggup nak capai cita-cita dengan cara melanggar semua, ya. Tidak ada langsung menghormati sesama ahli, tidak ada langsung sifat menghormati parti, menghormati cabang dan sebagainya. Yang penting agenda peribadi mereka, ya. Sepatutnya ini, ya, tidak berlaku. Yang paling penting sebelum kamu nak menawarkan diri menjadi calon, kamu harus tampilkan, ya, komitmen kamu membantu parti, membantu cabang dalam banyak program, dalam usaha-usaha yang dilakukan, ya. Jadi kami di Parti Besar, alhamdulillah, setakat ini penyaras yang telah kita lantik adalah penyaras yang mendapat restu daripada jawatan kuasa cabang, yang diberi kepercayaan sendiri oleh jawatan kuasa cabang dan telah menjalankan kerja mereka keupayaan yang mereka ada. Maklumlah, ya, di Pahang ini masih lagi ditadbir oleh UMNO Barisan Nasional, dan di pusat kita juga bukan kerajaan. Tak mudah, ya, untuk melaksanakan kerja ini. Apatah lagi di kawasan-kawasan Felda yang boleh katakan tegak dengan UMNO-nya. Tapi tidak mustahil, kerana dalam PRU 14 yang lalu ada beberapa parlimen yang Felda yang dapat kita tawan, ya. Yang penting istiqamah dan terus berusaha. Okey. Yusuf Sabirin, okey juga tu. Zaidan Mat Talib, Assalamualaikum tuan. Terbaik takut pada Anwar, sangat video, okey. Siapa lagi rakan kita yang baru masuk? Mak Nasir Babar, Rosli Amin, Jal Legend. Ini daripada Lepah, orang Felda juga ni, ya. Muhammad Yusof, Muhammad Desa, okey. Zaidi, Idris Awang, Zul Raja. Banyak tak sempat nak baca ni. Okey, suara pun dah serak. Cukup sampai di sini saja. Kalau ada isu lain yang nak kita ulas, kita akan ulas, InsyaAllah. Dan kalau ada perkara-perkara lain, ataupun saya cadang untuk nak bawa seorang dua lagi rakan, ya, untuk mengadakan temu bual, terutamanya di kalangan penyaras di kawasan saya sendiri, ya. Saya akan bercerita dengan mereka, atau mereka bertanya dengan saya, berkongsi-kongsi pandangan, ya. InsyaAllah ada masanya kita akan dapat bersama, bukan kata forum lah, ya, sembang-sembang bersama rakan-rakan, ya. Ini antara yang saya rancangkan, ya. Okey, Yusuf Sabirin, kami akan support. Okay, terima kasih kepada semua kawan-kawan yang memberikan sokongan kepada saya dan juga rakan-rakan yang lain yang setiap malam buat live, ya. Kita terus support mereka. Kalau di YouTube, kita subscribe, ya, channel-channel mereka, kerana penting pada PRU yang akan datang, media sosial lah medan untuk kita menyampaikan maklumat, medan untuk kita berkempen, ya. Jadi jangan kita lepaskan peluang, berikan sokongan kepada semua rakan-rakan kita yang bergerak aktif di media sosial, termasuk rakan-rakan kita yang tak pernah lagi menggunakan media sosial sebagai bahan untuk berkempen. Boleh mulakan, ya, sekarang ini. Jangan malu-malu, gunakan kemudahan yang ada,
Kita bercakap apa yang kita tahu, kita ulas ya, apa yang kita faham supaya ini dapat dikongsikan oleh rakan-rakan kita yang lain. Okey, cukup sampai sini. Okey, mak. Mak. Terbaik sir katanya. Okey, thank you. Cukup sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.